الصالحين صلاة وسلاما على عباده اصطفى صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطرقنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaannya, fadlahnya, yakni kelebihannya yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hamba-hambanya dalam bentuk berbeza-beza. Semua itu hakikatnya nak menunjukkan bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberi beberapa kurniaan yang berbeza-beza kepada hambanya. Itu salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Selain daripada tanda-tanda kebesaran Allah, gerhana bulan, gerhana matahari, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Maka salah satu tanda kebesaran Allah juga ialah pada diri manusia itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala memberi kurniaannya berbagai-bagai bentuk yang diberikan kepada orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala, dan sayugianya bagi segala yang akal itu memikir pada tiap-tiap harinya orang yang berakal itu empat bahagi. Pertama, berbuat ibadah akan Tuhannya. Kedua, mengira-ngira ia akan perbuatan dirinya. Ketiga, mengunjung segala para alim ulama yang mengajar dia ilmu dan agama dan yang memberi nasihat akan dia. Keempat, bersuka dengan segala barang yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala serta baik niat, tetapi jangan berlebih-lebihan pada yang menolong pada ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sayugianya, maksud sayugia di sini iaitu di antara lagi kata al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di antara lagi sayugianya, semoleknya, seafdalnya dalam nak memelihara kebaikan kita di dunia ini dan berpanjangkan pahala itu kepada akhirat. Sayugianya bagi orang yang berakal itu, dia memikir pada tiap-tiap hari itu empat bahagi. Salah satunya dia yakni dia ada empat bahagi ni. Kalau dia ada empat-empat belaka, lagi comel. Tapi kalau dia ada salah satu daripada empat bahagi ni pun alhamdulillah. Ataupun ada dua, salah satu daripada empat ni lebih-lebih lagi. Ataupun ada tiga, lebih lagi. Ataupun ada empat, maka selebih-lebih lagi. Itu di antaranya. Sekurangnya ada salah satu pun dah membandai dah. Mana? Iaitu sayugianya, semoleknya, sebaiknya bagi orang yang berakal itu memikirkan pada tiap-tiap hari itu empat bahagi. Iaitu bagi orang, iaitu sayugianya bagi segala yang akal itu membahagikan pada tiap hari itu empat bahagi. Jadi pada tiap-tiap hari ni Allah Ta'ala beri panjang umur kita ni. Sayugianya, semoleknya kata Imam Al-Syafi'i dan begitu juga hukama yang lain di kalangan para alim ulama, ia kata afdal kita membahagikan pada tiap-tiap hari kita itu empat bahagi.
Tujuan apa kata ulama Imam Syafi'i dan ulama lain kata suruh kita buat begini, supaya kita tidak masuk pada golongan orang yang lalai, supaya kita ni sentiasa di dalam ibadah pada Allah. Tak kira sama ada kita duduk dalam berurusan dunia, mahu lebih-lebih lagi kita berurusan urusan akhirat, maka biar kita sentiasa panggil duduk dalam manfaat ibadah kita pada Allah, ataupun kita ni biar menjadi orang yang bermanfaat. Itu tanda orang yang berakal. Mana? Pertama, berbuat ibadah akan Tuhannya. Jadi di antaranya pertama, dia kena melazimi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah buat ibadah pada Allah, alhamdulillah, suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kerana diri hakikat kita diletakkan di atas dunia ini untuk berbuat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengira-ngira ia akan perbuatan dirinya, yakni dia menghisap, dia hisap pada perbuatan dirinya, apa dia buat pada hari ini, daripada pagi sampailah ke maghrib, sehinggalah ke tengah malam pula lagi, apa dia buat dan apa yang telah dia buat dan apa yang akan dia buat. Dia kena fikir 3 keadaan dalam menghisap diri dia. Pertama, dia memikir, iaitu apa yang telah dia buat. Dia telah buat dah tadi, maka sekiranya dia buat maksiat, bertaubat pada Allah. Dan apa yang dia sedang buat, apa dia sedang buat sekarang ni, itu. Dan yang ketiga, apa yang akan dia buat. Apa yang dia sudah buat, apa yang sedang dia buat, dan apa yang akan dia buat. Tu ada kaedah-kaedah belaka tu, kaedah ilmu nahwu belaka tu. Apa yang dia telah buat, maka kembali pada Allah. Apa dia sedang buat, jika baik, maka cepat-cepat, maka jika baik, alhamdulillah. Jika tidak baik, cepat-cepat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang akan dia buat, jika dia nak melakukan kejahatan, maka kembalilah pada Allah. Jika dia akan melakukan kebaikan, maka iltizamlah pada dirinya, kerana suatu kebaikan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Ketiga, mengunjung segala ulama yang mengajar dia ilmu pada agamanya dan yang memberi nasihat akan dia. Ketiga, di antaranya lagi, kita mengunjung segala para alim ulama, tok-tok guru yang mendidik kita, yang memberitahu ilmu agama kepada kita. Maksud mengunjungi, kita ziarah, mana sekali-sekala kita ziarah, tanya khabar dia, keadaan dia. Ini di antaranya amalan orang soleh terdahulu, tok-tok guru dulu. Begitulah, yang mana anak-anak murid dia menziarahi dia, kerana yang mengajar ilmu pada dia. Ini di antaranya perkara saadah juga, perkara yang bertuah juga. Sekurangnya orang panggil dak ziarah pun tak apa, sekurangnya hello pun tak apa dah. Tanya khabar, apa khabar, sihat ke hari ni, macam mana. Itu salah satunya perkara yang sangat yang saadah, perkara yang bertuah, yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seperti mana Al-Imam Syafi'i ketika dia berguru dengan Imam Malik bin Hanbal, Imam Malik, lalu dia selalu menziarahi Imam Malik. Begitu juga Al-Imam Muzli, anak murid kepada Imam Syafi'i, dia selalu menziarahi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan dia dikatakan sebagai mujtahid mazhabi. Dia sebagai mujtahid mazhabi kerana apa pandangan Imam Syafi'i, dia selalu berpegang, dia selalu ikut imamnya.
Imam mujtahid mazhabi ni orang yang ijtihad dengan mazhabnya sendiri. Mazhabi yakni ai mazhabi imamihi. Itu dia ijtihad dengan imam, pandangan imamnya sendiri. Itu imam hak besar-besar. Itu di antaranya. Jadi sekurangnya kita menziarahi para alim ulama ini, kalaupun kita tidak termasuk dalam golongan mujtahid, sekurang-kurangnya kita mengikuti apa yang diajar oleh para alim ulama, tutup guru tentang ilmunya. Sebab hakikatnya di akhirat kelak, hakikatnya walaupun para alim ulama, tutup guru tak kenal kita, tapi kita sentiasa mendoa untuknya, menziarahinya atau memberi sokongan untuknya, hakikatnya di hari kiamat kelak dia akan kenal kita. Itu lebih. Itu di antara. Sekurangnya kita tidak menziarahinya, maka kita orang panggil, kita sekurangnya kita tanya khabar keadaan dia, mengunjungi, menziarahi segala ulama yang mengajar dia ilmu pada agama. Maka inilah orang-orang terdahulu, dia mengambil ilmu-ilmu di kalangan para alim ulama, dia sentiasa ada sifat-sifat begini. Sebab itulah ada nafi orang terdahulu hebat ilmu-ilmu mereka. Mereka bertalaki satu hal. Itu sebab berkat ilmu itu di dalam surau dan masjid, kerana dilingkupi rahmat Allah. Hak kita dengar dalam YouTube, dalam apa lagi, Facebook dan sebagainya, itu sebagai sampingan saja, sebagai sampingan. Tu niat kebaikan. Tetapi hak lebih besar, kebanyakan ulama kata, selain kita mendengar di dalam YouTube apa lagi tentang ilmu ni, maka itu sebagai sampingan dan sebagai ibadah juga. Tetapi sekali-sekala kita kena duduk juga dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya setengah ulama menyatakan tidak sayugia seorang tu dia cara nak berhubung dengan para alim ulama yang mendidik dia, yang mengajarkan dia hanya dengar di dalam YouTube dan sebagainya. Itu saja. Tetapi sekurangnya kalau dia dah biasa duduk dalam majlis ilmu, dia dengarlah apa-apa dalam siaran-siaran apa-apa, maka itu orang panggil dia sudah bertalian, bertalian dengan ulama itu di antaranya. Jadi salah yang ketiga ini salah satunya, dan dia mengunjungi ulama yang memberi ilmu pada dia dan yang memberi nasihat akan dia. Ataupun kata arwah Tuan Guru Ajur Rahim, iaitu pun ataupun orang-orang yang selalu memberi nasihat kepada dia. Tak kira dia di kalangan tok guru, di kalangan ulama, bukan di kalangan ustaz, tapi dia ni, orang ni selalu beri nasihat pada dia, beri pandangan pada dia, beri tunjuk ajar pada dia. Maka salah satunya molek dalam sehari itu dia membahagikan masa dia. Ni kalau boleh lah, itu di antaranya. Keempat, daripada 4 perkara yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i dan begitu juga hukama, orang yang cerdik pandai di kalangan para ulama menyatakan semoleknya orang yang berakal itu dia kena ada 4 perkara. Salah satu 4 perkara daripada 4 perkara ini, iaitu bersuka dengan segala barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta baik niat, tetapi jangan berlebih-lebihan pada menolong pada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keempat ni, dalam sehari kita bahagikan masa kita seronok dengan barang yang halal. Ini suatu ibadah kau. Apa? Kita nak makan apa? Kita ada duit, kita nak makan apa? Nak makan, contohnya kita nak makan nasi kabu. Makan nasi kabu, barang yang halal. Berseronoklah dengan barang yang halal, nasi kabu misal kata. Kita nak makan nasi dagang, contohnya pada esok hari, maka makanlah nasi dagang dan berseronoklah dengan nasi dagang yang halal daripada sumber kita sendiri. Apa-apa lagi barang yang halal, sama ada kenderaan ke, apa lagi barang yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, iaitu barang yang halal, yang baik, maka kita seronokkanlah, kita gembiralah
kita gembiralah barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita gembira, lebih-lebih lagi kita bersyukur pada Allah dengan barang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu suatu ibadah. Sebab itulah dalam suatu hadis Nabi sallallahu yang mana Nabi sallallahu menyatakan, innallaha ta'ala la yadha bi syarab wa akl wa yahmadillah azza wa jal. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni dia sangat suka, Allah ni dia sangat redha kepada hambanya bila makan dan minum lalu dia muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil menunjukkan tiap-tiap barang yang halal, bukan nasi. Lebih lagi dalam hadis itu mengisyaratkan bentuk makan minum. Jadi apa-apa pemberian Allah tentang barang yang halal kepada kita, maka kita berseronok. Jangan kita wasa kedekut pada diri kita sendiri. Barang yang halal yang Allah beri berseronok. Makan, jangan berkira pula nak makan diri dia sendiri pun dia berkira. Maka ini bukan orang yang berakal. Orang yang berakal ini, kata ulama seperti mana disebut dalam kitab ini, ialah dia berseronok dengan barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatta Allah Ta'ala ni dia sangat suka, kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, iaitu bila dia makan dan dia minum lalu dimuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada di kalangan para ulama, bila kita makan dan minum, maka kita berkata, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr. Tu Allahumma lakal hamdu. Ini biasa orang panggil zikir ketika makan. Kita makan ataupun kita minum air, sudah kita telan air. Sudah kita telan air tu, sunat kita kata apa? Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr. Tu kita makan pula. Sudah makan, kita pun telan, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr. Orang panggil zikir di tengah-tengah makan. Setiap kita telan minuman, makanan tu, lalu kita berkata Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr. Tu. Ataupun boleh juga, kata ulama, tiap-tiap barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah beri kenderaan kepada kita, kita boleh pergi sana sini, kita boleh pergi. Allah beri pakaian kepada kita, sana sini kita boleh pakai. Maka saya molek juga kita berkata Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma, hei Tuhanku, laka, bagi engkau, lakal hamdu, ya Allah, sesungguhnya bagi engkau itu kepujian, walaka syukr, dan bagi engkau juga kesyukuran. Ya Allah, aku bagi engkau segala kepujian. Ya Allah, apa kamu beri nikmat kepada aku, nisbah pakaian, nisbah minuman, apalagi nisbah apa-apa dalam kehidupan aku ni, engkau segala kepujian, walakal syukr, dan begitu juga bagi engkau segala kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya saya ambil daripada ada seorang Syekh Maghribi tu. Tulang di Pasir Tumbuh hari itu, tulang ada ijtima' para ulama. Jadi kita bahagian airing gitu saja, airing sikit-sikit gitu. Saya tengok dia duduk makan, sudah makan ibu, Allahu lakal hamdu lakal syukr, Allahu lakal hamdu lakal syukr. Dia minum, dia minum air. Ibu, Allahu lakal hamdu lakal syukr, dengar begitu. Lepas tu dia makan pula, Lepas dia makan, dia kata begitu kau, Allahumma lakal hamdu lakal syukr. Dia kata begitu kau. Saya kata ini ilmu ni, main makan apa sebut apa ni. Dia masa tu saya pun tanya dia, apa sebenarnya ni? Dia syekh daripada ni, iaitu Maghribi, tapi sekarang dia letak di Tunisia. Dia dah jadi mufti kerajaan di Tunisia. Lupa dah nama dia. Saya tanya apa sebenarnya ni sebutan-sebutan begitu tu.
Dia posisi ceritalah begini tentang kurniaan Allah, kita gembira dengan nikmat Allah, berada dengan barang yang halal. Jangan kita jadi kedekut pada diri kita sedangkan Allah halal pada kita. Tetapi jangan berlebihan. Dia cerita-cerita atau dia kata Allah kul, katakanlah olehmu Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr wa lakal syukr. Allahumma, hei Tuhanku, sesungguhnya kepujian bagi engkau, wa lakal syukr, dan kesyukuran bagi engkau. Tiap-tiap barang syukur ni hakmu belaka ya Allah. Tiap-tiap barang yang puji ni, yang hak indah ni, hakmu belaka ya Allah. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Tapi itu di antaranya. Tapi orang ini istihad itu masyhur dengan itu zikir ketika makan dan minum. Kita telan air ke, kita sudah minum air, dekok minum, kita minum, lepas minum tu Allahu lakal hamdu wa syukur. Lepas tu minum pula, sudah telan pula Allahu lakal hamdu wa syukur. Tu kita makan pula, sudah telan makan tu Allahu lakal hamdu wa lakal syukur. Sudah makan, makan telah pula Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Itu syukur. Itu hebat. Amalan orang soleh terdahulu, ulama-ulama dulu. Itu di antara mereka ni, salah satu mereka dekat dengan Allah ni, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Tu bahkan dia berkata, saya ingat dia kata apa? Dia kata jangan kamu bertanya mal yus'alul anil dalil. Jangan kamu jadi seperti orang yang malah beramal tetapi mana dalil. Kalau bukan daripada hadis Nabi, saya tak mau beramal. Jangan jadi seperti orang begitu. Orang begini merugikan kehidupan dia, hanya nak mengambil hadis daripada Al-Quran dan hadis saja. Sedangkan para ulama buat, bahkan di kalangan para sahabat sendiri buat iaitu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Rasulullah dah ajar pun, tapi Nabi sendiri, para sahabat buat, Rasulullah dah marah pun. Tu saya ingat ada bicara dia tentang itulah, dia sebut alhamdulillah. Bahkan ketika tu ambil dengan dia juga itu Allah, itu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia tunjuk ni hadis bahkan dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi pun ada, kitab Fathul Bari pun ada, Ibnu Asakir Mu'amuzi pun ada hadis Nabi SAW. Itu di antaranya. Jadi yang keempat ini, bersukalah dengan segala barang yang dihalalkan oleh Allah serta baik niatnya. Kita bergembira dengan barang yang Allah halal kepada kita, kena ada niat baik, bukan niat uduh. Niat nak mensyukur, niat syukur dengan pemberian Allah yang halal kepada kita ni. Di saat orang lain Allah Ta'ala dah beri pemberian yang halal, yang melimpah ruah kepada kita, tapi Allah beri kepada kita, maka ketika itu mesti niat kita mesti kena baik ketika itu, kerana Allah mengurniakan kepada kita. Maka kita kena kembali pada Allah. Tetapi ini sidrak, maknanya berjaga-jaga. Walaupun berseronok yang halal, barang yang halal, tetapi kena jaga. Mana? Tetapi jangan berlebihan pada yang menolongkan pada ibadah. Jadi berseronok ni barang yang orang, kalau ni sebuah makan tu untuk menguatkan ibadah pada Allah. Jangan makan tu melampau. Seperti mana Allah Ta'ala menyatakan, innallaha la yuhibbul musrifin, ya bani adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidil haram wa kulu washrabu wa la tusrifun innahu la yuhibbul musrifin. Iaitu Allah Ta'ala menyatakan, hai anak Adam, sesungguhnya ambillah daripada perhiasan yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, ke atas kamu ni, maka iaitu makanlah, minumlah, wala tusrifu, jangan kamu lampau. Kerana Allah Ta'ala ni tak suka, tak suka sikit pun orang jenis melampau ni. Barang yang halal kita makan berlebihan, maka hukumnya haram bagi Imam Syafi'i. Bagi ilmu tasawuf, hukumnya haram. Bagi ulama lain, hanya iaitu perbuatan sia-sia yang membazirkan. Tu di antara Imam Ghazali, dia kata haram makan barang yang halal tetapi kita makan berlebihan.
Siapa tak boleh nak menyawa, nak menafah pun tak boleh, bab makan berlebihan. Maka itu kata Imam Ghazali haram perbuatan itu. Ulama lain kata syubhat. Ada ulama lain kata syubhat. Sebab apa? Sebab ulama lain kata kerana barang itu syubhat, di saat orang susah nak beli tak, orang susah nak beli tak boleh, dia boleh beli, tetapi dia makan, dia melampau, dia membazir sehingga siapa dia ni tu, maka ketika itu barang yang lebih daripada ataupun dia barang yang nebang dia makan tu jadi syubhat. Jadi syubhat. Itu setengah kata pandangan ulama. Sebab ulama kata iaitu Syekh Abdul Salam kata iaitu di saat orang yang susah nak beli tak boleh, dia yang Allah beri boleh beli, tiba-tiba dia buat bazir pula dengan dia makan berlebihan, maka berlebihan itulah dikatakan barang syubhat. Kalau saya beli tapi saya makan habis, tak ada membazir apa, maka ketika itu tak jatuh pada syubhat. Makanlah banyak mana pun selagi tidak tak boleh nak nafah, selagi tidak boleh nafah ataupun tak bazir, maka barang itu tidak jatuh pada syubhat. Itu di antaranya ulama halusi sungguh. Wal ulama ta'ammul bil akl wa syarab. Sebahagian ulama menyatakan aku halusi sungguh, aku ta'ammul, aku amati sungguh berkaitan dengan makanan dan minum. Kerana makanan minum ini kita sudah tahu dia akan menjadi darah daging kepada seseorang, itu di antaranya. Jadi ini 4 perkara. Jadi sebab itulah niat kita nak makan tu niat untuk menguatkan ibadah kepada Allah, dapat pahala situ. Jadi ini salah satunya, ada 4 perkara bagi orang yang berakal di dalam iaitu dalam sehari dia kena bahagikan kalau boleh pada tiap-tiap hari itu 4 bahagi. Pertama, berbuat ibadah akan Tuhannya. Kedua, menghisap akan perbuatan dirinya. Ketiga, mengunjung akan segala ulama yang mengajar dia dan yang memberi nasihat akan dia. Keempat, bersuka dengan segala barang yang dihalalkan oleh Allah serta baik niat tetapi jangan berlebihan, iaitu untuk menolong ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara itu 4 perkara bagi orang yang berakal kena bahagi gitu. Itu di antara disebut oleh para ulama. Begitu juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharain ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-49, berkata Allah Azza wa Jalla, yakni dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan ma gharra bi rabbikal karim. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, fala yaghurrannakumul hayatad dunya, yakni maka jangan memperdaya akan kamu oleh hidup di dunia. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharain ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-49, pengajaran yang ke-49 ni diambil Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ni dia ambil kata Imam Syafi'i, kata Waliullah, Abu Yazid lah, Ibrahim Adham lah, apa lagi, hadis kursi lagi. Ini pengajaran yang ke-49 ni, ulama yang Aceh yang karang kita ini, dia buat mari pula, iaitu buat mari dari Al-Quran. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala menyatakan Al-Quran, Hei orang yang beriman, wahai orang yang beriman, apakah yang telah memperdayakan kamu, yakni berbuat derhaka terhadap Tuhanmu? Allah Ta'ala tanya, ya ayyuhal insan ma gharra bi rabbikal karim. Hei manusia, wahai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu, yakni berbuat derhaka pada Allah ni? Apa sebenarnya? Maksudnya Allah Ta'ala kata, apa yang memperdayakan kamu, iaitu kamu boleh, siapa kamu boleh berbuat maksiat pada Allah yang karim ni, yang mulia, yang mana yang menciptakan kamu ni. Kenapa Allah yang menciptakan kamu
lalu kamu menjadikan barang di atas dunia ini memperdayakan kamu sehingga kamu berbuat maksiat pada Allah, sedangkan Allah Tuhanmu sillazi itu yakni yang ibu tak sarak sikit situ, itu Tuhanmu yang menjadikan akan dikau, sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Kenapa kamu berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala tanya begitu, iaitu apa yang memperdayakan kamu. Dan bahkan ini dalam surah Al-Infitar. Dalam surah Al-Infitar Allah Ta'ala sebut, ini ayat yang kedua, ayat yang ke-6, ya ayyuhal insan ni. Dan sambung ayat lagi, allazi khalaqa fasawwaka allazi khalaqa fasawwa fa'adalak, iaitu yang telah menciptakan lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan, yakni menjadikan kamu, yakni menjadikan susunan tubuh kamu. Allah ni dia menciptakan kamu dan dia menyempurnakan, fasawwa, dia menyempurnakan kejadian kamu ni. Kejadian kamu ni sebaik-baik kejadian Allah cipta kamu, dan fa'adalak, dan Allah juga menjadi susunan tubuh kamu ni betul. Dalam tubuh kita Allah Ta'ala susun, jantung duduk sini, paru-paru duduk sini, Allah Ta'ala susun belaka. Allah yang menciptakan kamu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Dan Allah menyatakan lagi, dalam bentuk apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma sya', yakni apa yang Allah Ta'ala kehendaki Allah buat. Rakkabak, iaitu dia yang menyusunkan tubuh kamu ni. Gini. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sesekali jangan buat begitu. Bal, kalla tu maknanya jangan sesekali kamu buat begitu pada Allah, yakni Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menyusunkan tubuh kamu begini-gini, kamu jawab begitu, yakni mana? Bahkan kalla, jangan kamu buat begitu. Bal tukadzibuna biddin, jangan sesekali kamu buat begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan, yakni kamu tak percaya. Kamu kata kamu percaya pada hari pembalasan, tapi nisbah Allah buat ciptakan kamu tu, kamu memperdayakan. Itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa inna lakum lahafizin, yang sesungguhnya Allah ni dia utuskan malaikat menjaga kamu. Allah Ta'ala utus pula malaikat jaga ni. Orang yang baik diikuti oleh para malaikat rahmat, sentiasa minta Allah, ya Allah ampun dosa orang ni, beri rahmat kepada orang ni. Itu hebat orang-orang yang duduk dalam kebaikan. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fala yaghurrannakumul hayatad dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah Ta'ala sebut, jangan memperdayakan dengan kehidupan dunia kamu. Allah Ta'ala kata dalam surah ayat yang ke-6, surah Al-Fatir, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi al-haq. Hei manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatad dunya, maka jangan memperdayakan kamu dengan kehidupan dunia. Allah beri kehidupan dunia kepada kamu, jangan kamu menjadikan kehidupan dunia itu memperdaya kamu daripada mengingati Allah, daripada berbuat ibadah pada Allah. Dan sambung ayat yang di bawah tu sebut, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan memperdayakan kamu dengan syaitan yang hendak bertentangan dengan kamu, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan mari melemahkan ibadah kita pada Allah. Pertama diri kamu sendiri. Yang kedua, jangan kamu memperdayakan, kamu kena hati juga syaitan, bisikan syaitan yang mendorong supaya kamu ni supaya tidak berbuat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jaga belaka. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Hei anak Adam, berbuatlah ibadah akan Tuhanmu yang menjadikan akan dikau, dan jangan bimbang akan dikau oleh permata dan isterimu dan harta, iaitu dan jangan engkau bimbangkan akan dikau oleh hartamu
dan isterimu dan anakmu daripada berbuat ibadah akan Tuhanmu. Ingatkanlah olehmu akan segala nikmat Tuhan yang datang ia atasmu, dan syukur olehmu akan dia, dan jangan engkau kufur akan dia. Dan mintalah olehmu akan tolong, dan takut olehmu orang, dan takut olehmu akan dirimu daripada jadi istirahat. Kerana istirahat Allah Ta'ala itu bagi hamba-Nya itu amat tersembunyi, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, yakni lagi akan kamu istirahat mereka itu, lagi kami akan istirahat mereka itu, yakni orang iaitu orang kami akan mereka itu daripada sekira-kira tiada mengetahui mereka itu akan istirahat. Ni panjang, kita baca situ dulu. Yakni kami ambil daripada mereka itu satu darjat, yakni lagi kami tambahi akan seksa mereka itu. Kita berhenti situ sekejap. Kita tengok dulu hak belakang ni. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan nyata lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan lagi Al-Quran, hei anak Adam, berbuat ibadahlah akan Tuhanmu yang menjadikan kamu. Berbuat ibadahlah, Allah yang menciptakan kamu. Allah Ta'ala ni sangat mengetahui keadaan kamu, maka kamu berbuat ibadahlah kepada Allah. Kerana kamu tak tahu bagaimana usia kamu, umur kamu, kematian kamu. Sesungguhnya orang yang bertuah itu orang yang sentiasa isti'dadil maut, membuat persiapan mati sebelum datangnya kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bimbang akan dikau oleh harta dan isterimu dan anakmu daripada berbuat ibadah akan Tuhanmu. Jangan bimbang, maksudnya kamu juga jangan terlalu bimbang kepada harta kamu, isteri kamu daripada berbuat ibadah, yakni kamu menyuruh mereka itu berbuat ibadah, tetapi dalam masa sama kamu jangan bimbang melampau selain kamu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu maksudnya dalam Al-Quran lain Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman, la takhunullaha rasul, jangan kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, wa takunu amanatikum, dan amanah yang diberikan kepada kamu. Lalu Allah Ta'ala sebut di bawah tu, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dan sesungguhnya ketahui olehmu harta kamu dan apa lagi, anak pinak kamu tu merupakan fitnah, merupakan cubaan, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu dzul fadlil azim, dan bermula Allah itu yang mempunyai fadlil azim, mempunyai kelebihan yang sangat besar. Jika kamu jadi hartakan kamu jadikan anak pinak kamu itu berbuat ibadah kepada Allah, kamu akan mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zu fadlil azim, itu kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ingatkanlah olehmu akan nikmat Tuhanmu, dan hendaklah kamu juga ingat akan nikmat Tuhanmu pada kamu tiap-tiap hari Allah Ta'ala beri. Sebab Rasulullah SAW suruh menyatakan, setiap kita mendapat nikmat, katakanlah pada kalimah yang sangat besar, iaitu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Dapat nikmat, Alhamdulillah. Sedikit nikmat, Alhamdulillah. Banyak nikmat, Alhamdulillah. Alhamdulillah semua, supaya kita ingat akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan syukur olehmu akan dia. Maka begitu juga hendaklah kita syukur pada Allah, berterima kasih pada Allah atas pemberian nikmatnya kepada kita, dan jangan engkau kufur akan dia. Yang jangan kufur akan dia, akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni setiap pemberian Allah, pemberian nikmat Allah itu, nikmat kesihatan, nikmat harta, nikmat apa lagi, tubuh badan kita sihat, mata kita, tangan kita, kaki kita ni, semua itu adalah merupakan nikmat yang berbentuk sebagai amanah daripada Allah, dan dia merupakan nikmat daripada Allah. Maka jangan kamu kufur, jangan sama sekali kufur nikmat Allah, tentang nikmat Allah ini. Dan minta olehmu akan tolong, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan takut olehmu lorong
yakni bukan orang tu, yakni lorong. Lorong ni yakni cikgu nampak benda tu, lorong ke orang tu. Waw, lam tu berhubung waw tu. Kalau topik saya sini, lorong ni condong-condong ke ni lorong-lorong kepada kekufuran nikmat. Ngaji ni tuan jurah ni lah. Tu tapi nampak macam orang situ. Cikgu nampak macam ni. Dan takut olehmu lorong orang lorong. Tapi kalau ambil topik yang saya mengaji ni Tuan Haji Rahim, dia kata lorong tu itu lorong-lorong kepada kekufuran nikmat Allah ni. Tu berhati-hati dia kata. Kita ambil pendapat dia lah. Itu di antaranya. Dan takut olehmu akan dirimu daripada jadi Isra', dan minta juga dengan Allah. Dan takut tu dia atau pada dan minta olehmu, yakni takut olehmu dan minta olehmu, yakni minta dengan Allah supaya Allah ni jadi dan diri kita ni ketakutan daripada jadi Isra', tipu daya Allah. Istiraj mari berperkataan darajah. Darajah ni maknanya tertunda. Tertunda. Dia ulama bahas tertunda ni bagi orang yang mati malam Jumaat. Asalnya orang mati malam Jumaat, orang jahat dia mati malam Jumaat, maka dia tidak dikena azab oleh Allah pada malam Jumaat tu, tapi tertunda. Maksudnya kalau malam ni tidak kena, malam esok baru dia kena. Itu dari perkataan darajat Isra' Allah Taala. Dia mati pun Allah Taala beri Isra' lagi. Isra' tu di antaranya. Hak tu hak mati, hak lepas dah. Menyesal tak menyesal itu bergantung pada diri dia. Sebab apa kita disuruh takut Isra' ni, tipu daya Allah? Iaitu kerana Isra' itu Allah Ta'ala itu bagi hamba itu amat tersembunyi, sangat halus. Seperti mana firman Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, yakni lagi akan kami Isra' mereka itu, yakni lorong, yakni lorong, beri ruang lorong akan ke kami akan mereka itu daripada sekira-kira tiada mengetahui mereka itu akan Isra'. Tu kita jauh ini dia lain. Kita Arab ni dia mudah selalu kita nampak lalu kalimah-kalimah dia. Dia jauh ini dalam bahasa kan. Bahasa orang Tani bini dia jauh, Aceh bini dia keliru juga sekali. Jadi seperti mana disebut di sini supaya kita takut Isra' Allah. Tipu daya Allah ni sangat halus. Isra' ni maksudnya tipu daya Allah. Ibarat kita beri makan kaya daging, kita nak pelihara dia supaya buat hiasan ke apa, kita nak sembelih. Maka begitu juga Allah beri nikmat kepada manusia yang derhaka kepada Allah ni, tujuan Allah nak sembelih sebenarnya. Ayah kapung, tuang dia beri makan begitu, tuang dia lepas begitu, tak apa, tak masalah. Isra' ni bagi ayam daging. Ayam daging ni Allah beri, tuang dia bagi banyak. Tuang dia bagi meh lah, beri produk ni makanan ni lah, untuk membesar cocoknya, bermacam-macam lagi. Tujuan apa? Supaya ayam tu jadi gemuk, supaya ayam tu jadi dapat nikmat banyak, jadi dia segar, nak sembelih, nak ekspor pula ni ayam ni. Maka begitulah manusia. Allah beri nikmat-nikmat pada dia, dia duk rasa Allah Ta'ala ni kasih pada dia. Seperti mana Fir'aun tu. Fir'aun tu bukti Isra' yang sangat sangat jelas dah. Yang mana Allah beri nikmat pada dia, berbagai-bagai nikmat pada dia, dia duk rasa Allah Ta'ala ni sayang pada dia ni. Maka begitulah. Kita nak tahu kita ada Isra' berkedok pada Allah, iaitu setiap Allah beri nikmat pada kita, maka kita tidak buat ibadah pada Allah, kita lalai pada Allah. Allah beri tubuh badan kita sehat, Allah Ta'ala beri tubuh badan kita sehat, tapi kita malah buat ibadah. Itu Isra' Allah Ta'ala. Sedangkan kita merasa bahawasanya Allah ni sayang pada aku ni, sedangkan dia malah buat ibadah, dok sembahyangnya, lawang Allahnya. Lalu dia berkata kepada orang yang beribadah, dia kata tu orang tu duduk pergi surau tu orang tu duduk pergi masjid tu orang tu duduk buat ibadah tu orang tu kuat agama tu, dia tu susah juga, dia tu sakit juga, sakit orang juga. Ni aku ni
Tu seolah-olah dia kata begitu. Dia tak kata depan gitu. Kalau dia kata begitu, nampak jahat dia selalu. Tapi dia merasa diri dia, aku dah sembahyang pun sehat, aku dah puasa bulan Ramadan pun sehat molek ni. Itulah dikatakan istidrak, tipu daya Allah. Tujuan apa Allah buat begitu? Tujuan Allah nak menjahatkan dia lagi, bukan nak membaikkan lagi dia. Allah nak menjahatkan dia lagi. Mu nak sangat urusan dunia, mu malah buat ibadah pada Allah. Ambil. Ibarat istidrak ni Allah Taala becak, ibarat begitu. Abang gambar ulama kata, mu derhaka pada aku sangat, ambil. Lalu Allah timbul perasaan dalam hati dia ni, berasa Allah Ta'ala kasih pada aku. Dan orang tu buat rajin ibadah pun sakit orang juga, penyakit juga mari pada dia. Aku ni dak semayang pun, dak puasa bulan Ramadan, bahkan buat maksiat pada Allah, sihat macam biasa aku. Itu setengah daripada istidrak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Sebab Allah menyatakan Al-Quran, dan lagi kami istidrak mereka itu. Allah Ta'ala kata zaman, kalau zaman Fir'aun, maka zaman kita ni, zaman fitnah, zaman sekarang ni, lebih-lebih lagi Allah Ta'ala akan hantar istidrak, iaitu tipu daya Allah yang sangat halus, yang mana tidak boleh dibaca oleh orang-orang yang lalai pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang lalai pada Allah, dia duk rasa Allah Ta'ala kasih pada dia. Sebab apa dia rasa istidrak? Sebab tipu daya Allah itu sangat halus, bahkan ulama kata lebih halus daripada mata jarum lagi. Itu tipu daya Allah itu sangat halus. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung kepada Allah. Allah beri nikmat, berbagai nikmat kepada Allah, kepada kita, lalu kita malah buat ibadah pada Allah. Kita rasa Allah Ta'ala sayang kepada kita, makin ini sedar Allah Ta'ala. Adapun kita sakit orang dah, orang sungguh tu lain. Kalau kita ni rajin ibadah dah, sesekali kita tak buat ibadah, itu bukan istidrak, sebab kita dah orang sungguh. Itu lain. Ini Allah Ta'ala beritahu berbadan sihat, malah buat ibadah. Ini tipu daya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain ya rabbal alamin. Yakni sekira-kira tiada mengetahui, tiada mengetahui mereka itu akan istidrak, yakni kami ambil daripada mereka itu satu darjat, yakni lagi kami tambahi akan seksa mereka itu dan celaka. Allah Ta'ala tambah seksa dan celaka. Jadi sedap situlah kita berhenti, dan celaka. Sebab ada dang tu, stesen molek comel situ kita berhenti. Kalau tak berhenti situ, panjang lagi tu, sampai bermula tu. Jadi kita berhentilah situ. Kita akan sambung balik tentang istidrak, sambungan tipu daya Allah SWT yang cukup halus dan celaka. Jangan celaka. Kita akan sambung situ lagi, insya-Allah. Umur kita panjang, kita akan baca lagi kitab ini. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita dan menjadikan majlis ilmu kita pada malam ini menjadi amal ibadah yang sangat besar fadilah di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita, asbab musabab kita duduk dalam majlis ilmu ini. Moga-moga Allah sentiasa membimbing dengan hidayahnya, seluruhnya kita sentiasa mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekali itu dulu. Wallahu a'lam. Azza syaitan rajim. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.